Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yubsirun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya ma la yakshifu ahadu ghairuh. Allahumma akrimna bil Islam wal iman. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam dan iman. Allahumma amitna bil Islam wal iman. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam dan beriman. Ya dzal jalali wal ikram. Yang dikasihi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan dengan daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Malam ni suka saya mengambil beberapa ayat Quran yang berkaitan suami isteri sama-sama bertanggungjawab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Al-Baqarah ayat 228. Yang maksudnya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf, cara yang baik. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang pertama. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, suami tak suka ke bini dah contoh, maka bersabarlah dengan kerana kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, mungkin suatu hakmu tak suka, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kehidupan suami isteri memang membawa kepada kebahagiaan. Setengah-setengah keluarga membawa kepada perbalahan, kecelakaan, tidak bahagia. Kerana itu Islam menganjurkan umatnya menyempurnakan iman dengan berkahwin, supaya dapat mengawal nafsu dan mengelakkan dosa dari berzina. Dosa zina lah. Zina akan menghapuskan sistem keturunan manusia yang suci. Suami isteri harus memainkan peranan masing-masing untuk membina kebahagiaan dan menjaga keharmonian rumah tangga yang dibina. Ada berapa perkara yang perlu dititik beratkan, yang perlu diambil berat, terutama pasangan-pasangan muda. Penuh ustaz buat program kursus nikah di sebuah masjid, dijemput
untuk memberi ceramah kepada calon-calon suami isteri. Soalan ustaz tanya, di kalangan lelaki dan perempuan ni siapa yang dah tunang? Cuba kat tangan. Ada yang dah bertunang kat tangan lelaki perempuan. Soalan ustaz tanya kepada salah seorang daripada peserta kursus, nak nikah sebab untuk apa? Cikgu esok kita tanya budak-budak Now, tujuan apa nak nikah? Dia jawab, malam pertama sedap tau. Dia tak ada serabut nak jawab. Nikah ni menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira nak sedap aja. Biar patah hati ke ada. Tu dia. Nah ustaz, sebelum ustaz nak beri beberapa perkara yang suami isteri perlu ada. Ni kena royak ke anak kita. Anak-anak menantu kita. Ada hadis Nabi yang berkaitan cik. Hadis Nabi beritahu 3 perkara, 3 sebab manusia yang berhutang di atas dunia, dia berhutang atas dunia, dia tak boleh bayar. Dan minallah, di akhirat Allah Ta'ala tolong bayar, tolong jamin. 3 hutang. Yang pertama, seorang lelaki berhutang kerana nak kahwin. Kalau tak kahwin, akan berlaku perzinaan. Lambat-lambat kahwin, tunggu cukup piti, akan berlaku perzinaan. Ereklah gimana pun, dalam rok ke, dalam hotel ke, boleh jadi belakang, nak 1000 daya. Seorang pemuda yang berhutang, nak kahwin tak cukup sen, dia berhutang. Kalau dia tak berhutang, akan berlaku perzinaan. Lambat kahwin kat zina, maka dia berhutang untuk kahwin dan untuk menyelamatkan daripada berzina. Tiba-tiba dia hutanglah pitih. Berhutang pitih dok kira periak. Akhirnya dia berhutang, lepas dia berkahwin, contohlah mati belanggo ke, mati terbakar ke, mati lemah dok kira, mati dah nak bayar hutang, Allah Ta'ala akan jamin di akhirat. Kalau Allah Ta'ala akan lepas hutangnya di akhirat. Gitulah maksudnya. Ustaz, nak kahwin seorang lagi? Tu cerita lain. Jangan tambah-tambah cik. Yang pertama. Kedua, orang yang berhutang kerana, ni hadis Nabi sebut, orang yang berhutang kerana tak ada benda nak makan, tak ada sen nak beli ni, lapar ni, nak beli sardin, nak makan roti. Contoh, Cikgu Li, dia berhutang kerana nak beri makan kepada anak, nak beri makan kepada keluarga, isteri, anak-anak, keluarga. Dia berhutang. Bukan berhutang nak beli motor, beli kereta, tak, nak beli makanan. Kalau tak beli, lapar. Maka berhutang, mari kak cikgu, porsi siapa-siapa hutang kak 10 riyal, hutang 20 riyal, tiba-tiba lepas dia berhutang, dia belanggar mati, contoh tak boleh nak bayar, maka Allah Ta'ala akan tolong bayar di akhirat. Yang kedua, yang ketiga, salah seorang daripada kalangan masyarakat kita ni, dia mati dalam keadaan miskin. Nak tanya Cikgu Usuk lah, mati musim ni berapa riyal kos? Agak-agak 500 riyal cukup? Dah lepas kanda Batu Nesa, dah lepas lagi. Agak-agak Usuk mana tanya dah. Surah Purung tu congok-congok, salah dah kena bedah pun. Berapa agak-agak? 1000 dah lepas. Kanda Batu Nesa pun kat 500 riyal dah. Orang kali kebuk tu, orang mandi mayat, kain kapak, orang semayang pula, panggil budak pondok 10 riyal seorang. Contoh lah, busuk-busuk nak 3,000, 2,000 tu atas tau baru ngam-ngam. Tak lah 3,000. Ada seorang sahabat, dia mati dalam keadaan miskin. Tiba-tiba ada jiran, ada beradik yang hidup ni nak tolong bantu.
Dia pun berhutang. Bukan mayat tu berhutang, tidak. Orang yang hidup ni berhutang. Cikgu micok 3,000 cikgu. Jiran saya mati, dia tak boleh nak beli khanda, tak ada sen. Makan pun cipuk-cipuk. Kita pun berhutang, kita pun sesak juga, tak ada piti. Berhutang 3,000 ya untuk dah nak buat balik negeri lain pula, tempat lain pula, kos lagi, kos. Orang yang berhutang tersebut kerana nak beli, uruskan jenazah, nak beli peralatan lah. Khanda, batu nisan, kain kapal, upah orang mandi, macam-macam. Selumur urusan 3,000, tiba-tiba orang berhutang ni mati. Dia berhutang bukan untuk dia, kerana untuk orang yang miskin tadi. Kalau dia mati, 3 golongan tadi Allah Ta'ala akan jamin, Allah Ta'ala akan bayar di akhirat. Ni 3. Jadi nak cerita malam ni, suami isteri kena besar ke anak-anak. Itu dia. Yang pertama, apabila dah berkahwin, bantu-membantu. Bantu-membantu, bukan batu. Batu-membatu. Ambil mukelong. Mukelong aku, mukelong. Tu batu. Ni membantu. Amalan bantu-membantu sesama suami isteri digalakkan dalam Islam. Ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar bagi kita sebagai umat Islam mencontohi cara sebegini. Sikap saling bantu-membantu, dapat membantu suami isteri membina rumah tangga bahagia. Yang berat berpatah ke mana? Peribahasa. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, yang besar dibesarkan. Apa? Buat besar perut. Yang besar dikecilkan, yang kecil jangan dibesarkan. Contoh ni yang pertama. Amalan ini merangkumi berbagai perkara, antaranya membentuk keuangan. Apabila berlaku Covid hampir 2 tahun, terkesan. Ustaz pergi makan tadi kedai roti canai, masyarakat bawah kedai mana cukai kita tukar masuk nasi minyak TikTok kapur besuk, kapur gitu, kapur besuk orang kenal. Kapur besuk tu trademark dia. Tukar masak pukul 4 dah bangun, masak nasi untuk 400 mak. Saya tanya, masak nasi banyak mana saya sehari ni sebelum Covid 400 orang. Nasi 400 orang. Masak daging kambing pula, masak nasi pula. Tadi ustaz pergi baca air pun dia juga tak ada orang. Nampak tu? Pelayan pun tak ramai. Apabila kedai tutup 7 bulan, berapa bulan tutup kedai, pelayan akan lari. Dia pun nak makan juga. Tukang baca air lari sebab dia pun nak cari kerja lain, nak makan sehari tu. Dan apabila berlaku keadaan begini, suami isteri saling bantu-membantu, nak fikir macam mana untuk menambah pendapatan keuangan. Contoh, nasihat menasihati. Nampak pelik je suami ni. Ada isteri dalam jabatan kerajaan di Kemaman. Ustaz pergi kuliah. Ustaz, masa kahwin dengan suami saya selalu semayang jemaah dengan suami saya. Dia jadi imam. Sejak 2 mejak ni, maknanya bertahun-tahun dah ya cik, dia mayang seorang dalam bilik. Agak-agak benda apa mainan. Mula comel lagi. Isteri pun Ita ke Scotland. Ita ke bawah pintu ni. Rupanya suami sembahyang sujud atas objek. Benda tu boleh apa, cikgu boleh baca tak? Benda apa tu? Syiah. Batu Karbala. Lepas tu isteri tanya, abang Syiah ke? Ya.
Saya Syiah. Boleh tak abang tinggal Syiah? Dia, suami beritahu pada isteri dua je. Awak nak ikut saya Syiah ataupun cerai. Isteri pilih jalan yang betul, minta diceraikan. Tu dia. Nampak tu? Perlu nasihat. Ada isteri seorang cikgu menangis-nangis telefon jumpa ustaz. Ni kemamal le. Tak, tok laki kita dok semayang, dok zikir. Kira zikir je, zikir. Mayang bang dok. Mai tinggi pada Nabi. Nabi semayang sampai bekok kaki-kaki. Kita bekok kaki berhanggau. Makan mana? Tak contoh dalam rumah tangga, bantu-membantu keuangan macam mana, tambah pendapatan, nasihat. Kalau suami isteri tak betul perjalanan, suami tak betul, man ahabbakan nasihakan, nasihat. Nampak tu? Pendidikan anak-anak, urusan rumah tangga. Bantu isteri, tidak bermaksud suami merendahkan status dan ego mereka. Suami dan isteri harus bertolak ansur, bukan asu-asu bertolak. Asu-asu tolak. Apa tu? Asu-asu tolak, asu-asu nak cerai. Ke mana? Bertolak ansur, untuk membina mawaddah, kasih sayang, dan rahmat demi rumah tangga yang dibina. Boleh anak cucu, ramai mana berlaku. Boleh anak cucu cerai juga toki. Kita kata sabar dulu, tenang. Berlaku di Terengganu, Mahkamah Terengganu. Bahasa kerah kepala tok lelaki. Jumpa Qadi file Mahkamah Kuala Terengganu. Balah suami isteri pergi jumpa Qadi. Qadi nasihat, kalau balah sangat, kalau balah sangat lah, kalau marah sangat lah, kalau marah sangat, cerai tolak se Tambah ustaz. Hari ni 3, 4, 5 nak cerai tolak apa habis. Main kerah pedas, dok dengar nasihat orang. Nampak tu? Ustaz Qadi kata kalau marah sangat, cerai tolak satu, kok nak balik mula. Tak mau ustaz, tak mau dengar buah orang. Bodoh sambau. Akhirnya dah Qadi kata nak angah, cerai. Aku cerai bini aku, tolak 3. Habis. Esok takdir Allah Ta'ala, mari mula jabat agama. Ustaz, boleh hajah mula tokmu. Kalau dah cerai gitu, orang Melayu kata apa? Istilah cikgu. Boleh pakai tak pergi Cina buta? Bangla buta. Ke mana? Bangla ramal lah ni. Pergi pula ustaz pergi kembara dakwah dengan ketua ulama Selangor, geng-geng kita. 2-3 hari 2 malam. Pergi Pulau Perhentian. Lah, semayang Jumaat. Ramai juga Bangla. Mari mana? Pergi belah hulu. Tengok duk cok wah belah hulu. Tengok. Orang nasihat dah. Kalau marah sangat, tolak lusa. Tak mau. 3 lalu. Ngoyang. Cina buta. Ni berlaku dalam masyarakat. Nasihat. Kalau balah dah leh suami isteri, jumpa orang tengah untuk menyelesaikan masalah. Contoh, ada banyak gok kes hamba selesai pun, walaupun hamba dok kerja jabat agama. 1.5 orang mari start nak cerai. Jabat agama tutup dah. Ni banyak kes berlaku ni. Tu dia. Ada mari di rumah ustaz ni. Bini seorang cikgu. Tambah dah. Saya nak minta cerai dengan tok laki saya. Bini mari. Saya pujuk lagi. Bukan pujuk kahwin dengan saya. Molek cikgu cerai. Kahwin dengan hamba. Hamba ada 3 pergi kota. Berdoa tak tu. Bukan aku. Orang lain. Yang mana? Calm down. Relax. Sebab apa? Suami ni dialisis.
Cocok sini, tebuk sini, tebuk. Nak dapat buah pinggang baru. Tu, dia cerita anak buah ustaz. Nak dapat buah pinggang baru, nak ambil di China, 200,000. Isteri bergadai bergolok, bayar habis duit si partner sebagai cikgu ni. Bayar. Pergi ke China, suami isteri, dapat buah pinggang baru. Servis baru cik. Barang pun baru. Balik tu, sedap servis. Motor baru servis, kereta baru servis. Pick up naik ya. Nyaca naik. Dah barang dah molek. Kasih lama hok zaman you nya mari pulak dah. Sambung cinta kembali. Cinta lama bertaut kembali. Hok ni tak nak cerah, kata cikgu. Tenang. Jangan minta. Bawa batu bepang ni. Balik semayang tarawih, kejar bini batu bepang. Kalau batu dia tak apa. Batu bepang kalau anjing mampu, lembu sakit kena. Saya cuba selesaikan, tapi alhamdulillah dok cerah. Dan isteri bersabar, suami kahwin lagi, tapi tak mau duduk sini balik ke negeri asal. Contoh. Nah, ini sebab apabila baku keretakkan rumah tangga, kira cerah lalu cari orang tiga untuk penyelesaian. Contoh suami isteri harus berubah ke arah yang lebih baik dalam melayani bahtera rumah tangga. Yang pertama, bantu membantu. Yang kedua, saling memahami. Itu dia. Berkahwin dalam usia muda. Itu dia. Ni anak-anak menantu. Tidak lazimnya tiada unsur kesefahaman antara suami isteri. Budak-budak muda nak kahwin dalam keadaan muda. Kita pun gitu kok, kahwin muda. Sikap mementingkan diri, tidak memahami kehendak pasangan, suka membina rumah tangga bahagia. Dah saling tak mau faham. Mu kerah kepala mu, aku kerah kepala aku. Suami sukar payah memahami kehendak isteri. Begitu juga isteri sukar menelan sikap suami. Saling faham, memahami. Isteri kena faham suami tak suka benda. Suami kalau tarik dia makan, suka diteman. Kita pun tak teman. Sebab apa orang lelaki suka makan di kedai? Cikgu Li jawab. Ya cik jawab. Ya cik set motor makan mau. Kedai janda jajak. Sebab apa tak suka makan rumah? Bang, nasi siap ada, ambil diri ya. Ke mana? Abang, air teh awak dah, ambil ya. Di kedai ke di kedai? Di kedai. Abang nak makan apa? Aduh, lain layanan. Abang nak makan ke apa? Nak air teh mani. Tak payah mani ya. Sebab mani dah dalam senyuman. Hak rumah masih pekau. Layanan. Contoh. Saling memahami lah. Contoh. Nah, dia kata apa? Maka kedua-duanya gagal mencari kesefahaman. Patutnya suami isteri mencari kesefahaman. Sekiranya sikap saling memahami, diterapkan perbezaan antara kedua-dua pihak dapat diselaraskan membantu mencapai satu titik persetujuan untuk kepentingan bersama. Contoh, dalam bab makan, suami orang Terengganu ataupun isteri orang Terengganu, suami orang luar. Duduk Terengganu, isteri pun masuk ikan singgah. Orang Terengganu ikan singgah lawan budu. Poyok. Durian. Suami isteri ada orang dua. Makan benda kat budu macam motor kucing. Cari balah belaka tu. Tak suka, jangan hina.
Nabi tak suka Nabi makan, diam je. Jangan hina. Saya pernah masa duduk di tanah Arab. Tuan Abu Yasir duduk atas. Tuan rumah duduk atas, hamba duduk bawah. Saya duduk. Dia panggil Abu Ahmad, dia panggil saya Abu Ahmad. Suara dia panggil ku atas tu, Abu Ahmad, ta'al ilal fauq. Saya pun tubi, na'am. Syubidat. Nak benda. Tu bahasa kampung lah. Syubidat ni bahasa kampung lah. Nak benda. Apa awak dapat? Nak contoh. Awak nak apa? Dia tahu contoh. Dia kata naik atas. Ta'al ilal fauq. Mai naik atas. Limaza? Apa? Asyak. Semayang isyak kat gigi waktu isyak. Tapi kalau Ain duduk bagi atas asyak, makan malam. Asyak makan malam. Ain bagi bawah isyak kat gigi waktu Ain isyak. Saya pun naik. Makan malam sunnah Nabi ni petang ni. Kita pukul 12 malam gomo pergi makan malam. Saya pun makan, ada jamu, ada sup, ada ni, saya pun makan. Ada sup sikit, saya pun makan. Masam-masam, saya pun tolak tepi. Makan hak lain pula, makan kambing, lagi ayam, dodan. Dia kata pula, dia tengok saya cebok sekali igu, dok ambil-ambil. Dia kata, hadza ta'am yuhibbun Nabi SAW. Dia kata, makanan ni favorite ni, hak Nabi suka. Saya dengar hak Nabi suka, saya igu sampai habis. Saya takut Nabi berasa hatimu suka kat aku, cinta aku, tak suka aku suka. Nampak? Tu dia. Kita, nampak? Macam kita ni, payah. Hak sunnah Nabi. Kenapa? Sugi dengan isyak rokok, mana lebih afdal? Cuba jawab ikhlas. Rokok. Ikhlas. Ni ada hak balik Mekah lu tiku sugi. Tuan rumah dak nampak kecil gini. Ustaz, kotor tai gigi patu isyak-isyak. Kau ada tak gigi aku? Kau tak rubuh. Sunnah Nabi. Ni makan sunnah Nabi. Makan nasi di orang kenduri, makan di kedai apa tu? Jilat dari. Sunnah Nabi. Oh malu. Ikut sunnah Nabi malu. Sunnah hak gila babi tak malu. Saya pernah ayah seorang cikgu, arwah ayah seorang cikgu, bawa pergi surau, bawa pergi masjid, bawa pergi tempat orang tarikat zikir. Oh ingut tak tak tahu kala. Nampak orang ingut tak. Buka puasa di masjid lama Paka. Siapa tahu orang Paka lama? Masjid kayu. Buka puasa kan dulu buka puasa sedap tak? Buka puasa kan orang bawa sebekah setalah. Kita budak pergi jajak tengok selok bawah ketah. Oh nasi lauk ni, tengok lauk ni. Oh tengok hot lauk ayam bau sedap. Kita buka puasa di masjid kayu Paka. Allahu Akbar. Makan. Sudah makan saya jelak jari. Macam itu sekolah rendah. Ada bocik pok. Dia kata bang, lapar ke? Dia tunjuk ke saya. Saya kata tak lapar cik. Memang lapar buka puasa ni lapar. Jelak jari ni bukan lapar, sunnah Nabi. Tak tahu kan? Nampak tu? Sunnah Nabi, contoh. Tu dia. Sikit sebanyak. Lepas tu, yang pertama tadi, bantu-membantu, saling memahami. Ketiga, mengelakkan perselisihan berpanjangan. Ada orang jenis balah suami isteri berpanjangan, balah bobang siang malam pengang, pecah pinggang makuk, balah. Ada orang jenis balah senyap. Ada tak? Bang, nak makan tak? Senyap. Bang, raya ni nak lihat mana? Senyap. Ada suami isteri, ayah cik, balah. Dok cakap. Balah dok cakap senyap. Yang hebatnya siapa masa Ustaz belah mulut. Faham belah mulut. Kata hari tu balah. Kata balah bak lain Ustaz, belah mulut bak lain. Ada satu kes, suami dok cakap dengan isteri. Lepas tu suami esok nak bangun awal sebab bos daripada Kuala Lumpur turun. Ada meeting awal. Dia suruh isteri dia
Kejut tak? Dia tulis atas kertas Dia tulis, dia bangun, dia tulis atas kertas. Kejut abang pukul 5. Dia selit kat kepala tidur. Tak cakap dah, balas tak cakap. Bini pun geliak pukul 5 lah. Ada surat dia pula. Oh, dia pun ambil pensel pula. Dia tulis, bangunlah pukul 5 dah. Dia selit pula kat situ. Padang muka mu. Oi, tembak kuna. Tak kejut ke? Tu tulis dah. Ajar lagi, balas lagi. Nampak tu? Ada kata mengelakkan perselisihan yang berpanjangan. Sekiranya berlaku pertengkaran ataupun perselisihan faham, perselisihan faham suami isteri, harus penyelesaiannya secara segera supaya tidak berpanjangan. Jangan heret siapa. Selama kahwin yang duk bala, perselisihan akan mengakibatkan kesan yang buruk. Walaupun ia perkara kecil, tindakan segera perlu diambil supaya tidak menjadi isu besar suatu hari nanti yang akan mendatangkan perbalahan lebih besar. Oleh itu suami isteri sepatutnya mengelakkan ia daripada berlaku. Memang dah boleh nak elok sikit sebanyak. Ada nikah anak. Ada seorang ibu kerja di sekolah, bukan cikgu rasanya, mungkin kerani sekolah menengah kemaman. Telefon ustaz menangis-nangis. Ustaz, boleh awak air? Kata air tak payah awak, ada dah. Awak hari sebocor nak baca. Bapa kak? Seorang ibu menangis-nangis, anak kandung sendiri panggil kepada ibu datang. Allahu Akbar. Panggil seorang anak, bukan anak tiri ni, anak kandung, panggil ibu dia datang. Lepas tu ibu dah berkahwin dengan suami baru, maka ayah tiri dia, ayah tiri tengah makan nasi, dia kata datang juga. La ilaha illallah. Saya dengar dalam telefon, Allahu Akbar, nak nangis rasa. Seorang anak panggil ibu datang, ayah tiri datang, cekik tekuk ayah tiri, pecah pinggang-pinggang. Tapi ayah tiri tak balas, sabar. Kena aku nyar dah. Mana Fani? Jangan main. Allahu Akbar. Dah start nak baca dia, baca WhatsApp. Dulu muslimat minta dahulu ustaz, kalau suami isteri muslimat minta dulu kan. Kalau suami panah barang, bini panah barang, anak panah barang. Al-Anbiya 69. Tulis Al-Anbiya 69. Baca pada masakan. Masakan dia kira wacuh air ke, masukkan kita masuk nasi ke, lauk pauk, kuih-muih ke, anak duk tidur baca kulna yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Masa dia tidur, masa dia cakap mu, Allahu Akbar, panggil mak datang. Kalau mak datang, yang datang anak pun datang juga, tak sedar. Allahu Akbar. Jaga. Kalau panah barang, Al-Anbiya 69. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Lepas tu Ali Imran ayat 200. Baca. Jangan kena baru cari gagal. Bagi dah ni. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihu. Muh pada masakan, muh di telinga, muh di muka. Lagi, tak cukup lagi. Surah Yusuf ayat 4. Ambil amal. Idza qala Yusuf li ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Tujuh kali li sajidin pada air lah. Li sajidin, li sajidin, li sajidin 7 kali. Beri minum. Allahu Akbar. Ni yang berlaku dalam masyarakat. Menangis. Ibu anak yang dikandung oleh rahim perutnya sendiri keluar daripada umur 20 tahun, panggil mak datang. Allahu Akbar. Lahir daripada perut ibu,
minta sen, mak tak bagi, bakar rumah, dah terbakar baru ni. Mak ayah suruh anak bekerja, main makan tidur, bangun ambil parang, catah tekak mak ayah, mati. Allahu Akbar. Sebab tu berlaku dalam rumah tangga tu tak ambuh berlaku bacalah ayat ni, jangan sebelum kena berlaku dan sebagainya. Okey, mengelakkan perselisihan. Dan yang keseterusnya, saling bermaafan. Sebab tu isteri suami ni, ayah suami malam ni sebelum tidur maafkan isteri, halalkan makan minum. Si isteri pula maafkan suami, halalkan makan minum. Ayah halalkan, maafkan anak-anak, halalkan makan minum. Maafkan adik-beradik, halalkan makan minum. Semua orang. Itu cara dia. Nah, saling bermaafan. Nah, saling memaafkan amat disukai Allah dan Rasulnya. Apabila apatah lagi antara suami isteri yang menginginkan kebahagiaan. Tu dia. Nah, sifat ini sangat terpuji kerana dapat membendung dan nafsu ammarah. Sekiranya kita dapat mengawal nafsu ammarah dan bermaafan, sudah pasti kita dapat menyelesaikan masalah yang berlaku. Menurut pakar motivasi, sikap memaafkan pasangan sebelum tidur, ini sunnah Nabi, akan membantu kita menjadi tenang. Jangan tidur dalam keadaan bekak. Bekak lain, cikgu, kaki cikgu bekak, tu bekak. Ni dia sabdu, dia panggil apa? Bekak. Oh, jaga tu. Tidur dalam keadaan marah isteri, marah suami. Dia kata tidur apabila kita maaf seseorang, siapa dia lah saja, menjadi tenang dan lebih bersemangat melakukan kerja serta membuat fikiran menjadi lapang. Apabila kita maafkan seorang, secara tidak langsung mengerakkan hubungan kasih sayang antara suami isteri. Ni cerita bab suami isteri ya. Yang keseterusnya, memelihara maruah pasangan. Jangan cerita tok laki kepada jiran lain di tempat kerja. Ya Allah, tok laki aku dah tidur, ya Allah, macam lembu. Macam lembu kena melek gaya haji ni. Oh, tu cerita. Ni pun cerita bini aku. Bini aku gitu, tok laki aku itu. Jangan cerita. Baru perkara ini selalu dipandang remeh. Nah, tu dia. Pasangan suami isteri gemar menceritakan hal-hal rumah tangga kepada orang luar. Jangan cerita benda yang tak sepatutnya. Hak adalah kain kita, jangan cerita ke orang. Nah, hatta cerita baik atau buruk diceritakan pada orang yang tidak sepatutnya. Apatah lagi cerita berkenaan di dalam kamar tidur, bilik tidur kita. Tu dia. Bermula dari luahan isi hati pada teman-teman, namun ia mungkin mendatangkan implikasi dan mungkin lebih merumitkan keadaan. Islam menggalakkan kita berbincang, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah. Panggil ada masalah mana, namun hal-hal rumah tangga jika diceritakan boleh membawa kepada haram dan berdosa kerana dia merupakan rahsia pasangan suami isteri. Ingat balik, kemungkinan perkara tersebut boleh mendatangkan aib dan menjatuhkan maruah. Oleh itu Islam melarangnya. Islam larang cerita keaiban suami isteri. Maka dengan itu maruah pasangan mesti dijaga. Jangan sampai syaitan, jangan sampai iblis membisikkan hasutan sehingga kita kufur dan ingkar tidak perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang keseterusnya, jangan memukul pasangan. Tu dia, jangan memukul pasangan. Mengapa perlu memukul pasangan? Siapanya katok dengan kayu, merda macam-macam, sedang pasangan anda merupakan amanah Allah. Walaupun marah atau cemburu, tidak perlu memukul pasangan anda. Apatah lagi sanggup menggunakan ilmu sihir terhadap pasangan. Ni kita zaman moden.
Dah kalau jodoh dak lama, cerai-cerai, mu bekah suami aku, mu bekah bini aku, dah layak dia nak kahwin lain, pasangan baru. Jangan disihir pula. Ini perkara yang berlaku dan tidak kira untuk tujuan apa pun. Oleh kerana dia sakit hati bekah isteri dia, dia sakit hati bekah tok lelaki dia, dia sihir. Tengoklah ustaz hak dalam YouTube dalam TV selebriti now kena sihir, now orang sihir 5 lelaki seorang puan. Ustaz ni cerita dalam YouTube, suami isteri mari minta maaf, ustaz saya minta maaf, saya yang sihir ustaz. Ni tahun 90, saya sihir ustaz. Ustaz kata kalau tak mari minta maaf, saya maaf dah. Kalau tak mari minta pun saya maaf dah. Tapi dah alang-alang dah mari, saya nak tanya juga, sihir saya ni berapa riyal upah? Berapa riyal? Banyak, 30k. 30,000, ya Allah, 30,000 baik buat bisnes. Baik buat derma 30,000. Lepas tu ustaz ni tanya pula, 30,000 ni upah bomo mana pakai? Dia kata pakai bomo siang Bangkok. La ilaha illallah. Hadis Nabi sebut 3 golongan yang tak masuk syurga. Yang pertama, orang yang minum arak sampai mati, tak bertaubat, mati pun tengah minum arak, tak masuk syurga. Yang kedua, qati'ur rahim, orang yang memutus hubungan silaturrahim, balah adik-beradik tak mari dah. Nah, balah adik-beradik. Nampak tu? Yang ketiga, orang yang percaya pada sihir. Ramai dalam masyarakat Melayu kita semayang bang tunggang-tunggih, tapi sihir kuat, bomo. Ada muslimat yang berkuliah dengan ustaz sebuah masjid, dia tegur mak dia, seorang anak tegur mak sebab mak kuat sihir. Demam, patut demam pergi klinik jumpa doktor. No. Demam, bomo. Sakit gigi, bomo. Nak kata apa? Apabila anak nasihat mak, jangan bomo. Dah jumpa bomo ke doktor sama juga. Bomo dia pakai jin. Jaga tu. Ustaz nak nasihat sahabat-sahabat, kalau nak berubat yang gangguan ni, tolong cari yang betul-betul perubatan Islam, takut guna sihir. Ni yang terbaru ni, anak buah ustaz, anak dia sulung perempuan dialisis 3 kali seminggu. Lepas tu duduk jauh lah, belah-belah Seri Bandi pada kubu, nak bola jauh 3 kali seminggu. Jumpa ustaz, dia kata belah mana? Mak cili belah area ni. Dia kata ada ustaz ni kata kalau nak dapatkan buah pinggang, saya boleh usahakan, tapi cara gaib. Jangan main. Dia nak ambil buah pinggang para syuhada di Palestin, main-main. Cuma dia nak bercakap dengan roh tu dulu. Pelik kan bunyi cikgu? Saya kata tak sampai lah. Tak payah. Sebab kalau kita orang jahil ni percaya selalu. Kalau beli buah pinggang ke China, naik kapal terbang, pergi beli, buat balik, pasang, beres. Ni cara gaib. Nak ambil para syuhada di Palestin, buah pinggang hak mati syahid ni, tapi nak cakap dengan roh dia. Tuang badan. Puluk tu, jangan tu. 2-3 hari lepas, dengar tak sahabat-sahabat, pembedahan batin, ambil batu karang dalam perut empedu ke mana di Melaka. Pernah dengar tak? Ada sahabat kita ni ada, mari di rumah minta air. Dia kata apa? Saya tanya, dapat betul ke nak pergi Melaka, minyak berapa, tol berapa, makan berapa, pukul 2-3 pagi kena sapa dah.
Duduk atas kursi gini, selok baju, dia pun pulah berok waktu ambil batu. Oh, senang benar cikgu. Bang kecong belaka, kena kecing belaka. Pulah waktu ambil batu. Dia pun ambil batu ni, wak balik ke mama, beri ke doktor. Doktor tu dia tengok kok batu karang betul ke? Doktor tengok mikroskop, tengok ni batu bukit. Bang kecong, seluruh Malaysia pergi Melaka. Kena kecing lama, kena lebong gitu ya kita. Ingat balik. Ustaz pun tak mau lama, ada ngaji pula. Dia kata apa? Jangan memukul. Tengok keadaan. Yang seterusnya menunaikan nafkah zahir batin. Ni pasangan. Perkara ini sangat penting. Kedua-dua suami isteri perlu melaksanakan dengan amanah, bertanggungjawab, ikhlas. Semuanya adalah ibadah yang dilakukan oleh Allah, bukan satu masalah atau beban. Bersetubuh suami isteri secara halal dapat pahala, berzina cara haram dapat dosa. Perbuatan sama, tapi bentuk yang berlainan, satu jadi halal, satu jadi haram. Nafkah zahir dan batin wajib ditunaikan oleh kedua-dua pasangan suami isteri. Biar kenyang sama kenyang. Kalau makan nasi, kenyang sama kenyang. Zahir batin, dia kenyang. Perkara ini menjadi tonggak penting di dalam memenuhi kehidupan manusia. Sebahagian kebahagiaan dunia dan akhirat juga memerlukan perkara ini sebagai perlekat. Seterusnya, dalam rumah tangga suami isteri perlu ada gurau senda, mazah. Arab panggil mazah ni bergurau senda. Nabi bergurau dengan isteri, dengan anak-anak, dengan menantu. Nabi gurau. Nabi satu hari tengah makan wakhama, Nabi makan wakhama dengan menantu dia Sayyidina Ali. Kita makan wakhama makan wakhama butir biji dia. Nabi pun makan wakhama butir dia tak depan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makan pun tak depan dia. Dua butir dah biji. Nabi makan tak depan Sayyidina Ali, makan tak depan Sayyidina Ali. Habis makan, Nabi kata banyak akal. Nabi kata banyak makan, tengok biji timbul. Sayyidina Ali kata abah hebat lagi, telang dengan butir-butir. Oh, gurau. Gurau. Tak, bergurau senda tak jadi masalah. Tapi dalam masyarakat, kalau abayi tak biasa gurau dengan seseorang, jangan awak tepi main. Jadi gaduh, jadi gocok. Tu dia. Contoh macam orang Terengganu sama Terengganu ke mama sama ke mama lain. Buah-buah natang tau. Natang. Wah, natang ni mari pula. Orang luar tengok, orang panggil natang. Buku sepana tak boleh. Wah, natang ni payahnya. Sepana pun natang juga. Makan, tak sedap natang ni. Padahal makan burger. Burger pun natang kok. Tengok. Kalau kena orang luar, baloh jawab dia. Bergurau senda. Contoh gurau senda menambahkan keceriaan di dalam rumah tangga. Pelbagai cara boleh dilakukan bergantung kepada masa dan keadaan. Tengoklah tu dia. Jangan bergurau senda yang boleh menyebabkan. Ustaz dia tengok satu video orang putih Eropah. Isteri balik rumah, nampak isteri macam bawa barang-barang dapur. Isteri suami duduk belakang pintu pakai topeng hatu. Belakang rumah dia ni, sebelah tepi rumah dia ni memang jalan. Isteri masuk dalam rumah, akak barang letak atas kabinet tu, atas meja. Suami duduk buat hatu. Isteri lari kot pintu. Lari kot pintu, ketakutan. Kereta tengah laju, pom, mati situ. Agak-agak nak gurau. Tu dia, agak-agak nak gurau. Tu dia. Jangan capai jadi membinasakan diri seseorang lah. Yang terakhir, beriadah. Tu dia. Cikgu pencen ni dah pergi riadah khabar Bukit Mak Dayang ke khabar bukit lain? Bukit betul
orang buka dah hiking trek baru. Janda mandi, bayi janda mandi. Dia tengok janda mandi strawberry tu. Cikgu lagi, hamba dah naik bro. Hamba kategori orang kena gaul. Dah lagi dah. Dah. Pergi lah riadah mudah-mudah. Contoh, bawalah pasangan anda pergi beriadah. Nabi pernah satu hari, Nabi panggil isteri dia lumba lari. Cikgu, pergi je cendor. Lumba lari. Nabi ni dalam hidup sejarah Nabi pernah ajak isteri berlumba lari. Lari pertama Nabi menang. Lari kedua lumba lari menang kok. Kali tiga Nabi wak lolok kalau ngak bini menang. Gitu lah asyik menang malah lari. Pernah tengok kuda berlari. Peringkat dunia berlumba kuda ni diambil hak tina ke jatah? Tak tahu. Kenal kuda? Tak kenal juga. Pergi kuda? Dia ambil kuda mana? Wak lumba lagi. Cikgu Li, dia ambil kuda. Kuda nak berlumba peringkat dunia. Dia ambil kuda benda. Kuda jantan ke kuda tina? Kuda jantan ada berlagi, ada belaga telur gitu, ting tubik api. Dia ambil kuda tina. Kenapa tu? Orang kata betul ke tak? Ikutlah siapa dalam jemaah surah kita sakit buasi. Orang kata berkopi betul tak betul? Terang buat cik. Siapa sakit buasi ni tubik gembor. Orang kata tubik gembor merah macam jubur beruk. Wallah hamba tak tahu. Alhamdulillah tak ada buasi. Orang buasi ni kalau dia berak, tubik hak merah, nak masuk balik jolok, Allah kata orang, hamba tak tahu. Orang kata naik kuda tapi jangan pakai kain. Biar betul. Kalau naik kuda teluk mornik jangan pakai kain, gamar sekuatan turun. Berenang nampak. Hak kuda 2 tin bawah, hak tuang pula duduk atas 2 tin. Bukan masuk begitu. Pakai kain, jangan pakai slow spender. Faham tak? Maknanya ni belakang kuda, kita duduk gini. Selok kain biar punggung kita betul-betul kena atas belakang kuda. Kalau dia lari ketok-ketok ni, buasi jadi masuk dalam katanya. Bayi terasok ke dalam dah cuti, pergi naik kuda. Main duk kedai ikan kerai gitu, naik kuda kali. Contoh, riadah, tak kira. Sunnah Nabi kan Nabi kata 2 alimu auladakum sibaha war rimah. Nabi kata ajar anak kamu sibah, berenang. Dok pandang ngaji, dok pandang semayang, dok pandang Quran, mati tak? Tak mati, boleh hidup. Tapi dok pandang berenang, jatuh dalam air sorang-sorang, habis. Tu, sibah. Saya masih belajar Pak Senawi dulu. Pergi ke Pasir Gajah, Sungai Pasir Gajah. Kawan nak atur mesin dia mesin getah. Mesin getah buka sekatis, berat mesin getah kan. Mesin getah besi dia berat. Pinjam perahu jalur pak. Pak kata sekarang tak alik sini. Ya. Pinjam perahu jalur, dak naik, nak terkelar dah perahu jalur ni. Sikit lagi air. Letak mesin getah. Bagi seberang. Alah balik kita naik. Orang yang tak pandang naik perahu jalur jangan awak naik. Kawan saya Ustaz dia orang Selangor, Jawa, tak pandang naik perahu jalur, tak pandang dia. Perahu jalur ni balas mana? Balok sebatang, belah 2, taruh tu perahu jalur. Wak. Akhirnya kawan hok di Selangor tak pandang naik perahu jalur tu gogeh. Dia pun terjun. Saya tak sedar hati dah. Pasir Gajah air dalam kok. Dia terjun dengan seluar trek. Seluar trek tak ada anda kena air. Lemah dah. Saya pergi ambil. Kalau tak pandai berenang, Nabi kata ni, mu tak pandai berenang, mu jatuh dalam air pakai mati. Tapi kalau mu tak pandai ngaji, tak pandai semayang,
dak pandai agama mau boleh hidup, tak ada benda, belajar. Nabi kata alimu auladakum sibaha warimah. Masa di Bandar Baru ada kelas berenang, dia ada seorang cikgu ajar, dah kiralah belajar berenang. Saya sendiri pun kena buli sebelum pandang berenang. Air tinggi-tinggi, kena lepor dalam. Saya duduk paka, jambatan paka, saya terjun air. Terjun kat jambatan, kat perikat perahu tu, dalam tu terjun. Dah boleh berenang dah? Dah belajar berenang. Nabi kata, sibah warimah. Ajar anak kamu sibah berenang, warimah memanah. Memanah. Contoh memanah, beli satu set 300 riyal, duduk belakang rumah, belajar memanah. Ataupun menembak. Ustaz ada sahabat dulu dia syarikat. Dia ada syarikat, dia daftar dengan tentera. Nembak di gebeng. Dia kata, Ustaz, saya duduk lagi. Ustaz, saya kena mai goh dekat Kijar. Ustaz, ganti saya. Kawan pot ni kau, geng dia, hak selalu pergi ambil kat rumah hamba. Dia tahu dah. Tak. Ganti saya 5 orang ke ni. Dia 4 orang ada dah. Seorang lagi. Pulih ada. Pulih ke mana? Ada. Kontraktor, cikgu, driver, saya seorang. Ganti bos dok lagi sebab dia nak main golf. Saya pergi. Saya first time tembok Bukan tembok saja, 100 meter. Saya first time pegang M16 nak tembok. Orang lain 4-5 kali ya. Orang lain tembok tak apa ayat. Rama ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Tembok dengan ayat. Saya duduk 100 meter, bismillah, Allahu akbar, rama ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Pow! Yahudi natang mapu. Pow! Ni 5 orang tembok Tong. Dia pergi cek. Ustaz paling tinggi sekali. Bukan tembok saja, rama ramaita. Rama ramaita iz ramaita. Siapa nak ngai? Ustaz pergi candak. Ustaz ngajar dalam KSB, Petronas Cai Gali. Buat kurang dengan kapten bagi. Tak bohong. Gingai. Bukan buk biasa, tak bohong. Duduk ramah, dia tak cari 20 orang. Ustaz cari geng-geng ustaz hak ngaji, gingai. Nak ngai rama ramaita bang, rama ramaita sutong naik saja. Hak no ustaz baca sini pula. Aku bahagian baca tak apa. Gi tui, baca tui. Japi, tapi hak aku parut aku baca. Penonton hak dia badai juga tapi tak banyak. Hak aku banyak ni. Tu. Rama ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Hangai nembok. Bukan saja riadah. Tak aja pegang M16 ni. Setiap orang dijaga oleh tentera. Tembok ustaz, tembok 100 meter. Tong. Paling tinggi. Tu ayat. Latihan ni Nabi kata alimu auladakum sibahah rimah. Sebagai akhir malam ni, esok Ustaz Zahar di Masjid Kelapandan. Kalau ada soalan yang nak pergi dengar kuliah tu, ada soalan tulis lalu wasiat. Lepas maghrib kita nak kutip lalu soalan yang daripada muslimat. Yang pertama, yang kedua dia, Ustaz tengah usahakan satu van anak yatim di Sarang Ustaz di Jeli Berdang, tempat Kampung Berdang Kampung Berdang Jeli, Kelantan. Dia ada anak yatim dalam 15-20 orang piatu. Dia dah ambil iuran. Ustaz ni dia dak ngajar luar kuliah macam saya ni, ngajar dalam tu je. Apabila jemputan semayang jenazah, semayang mayat, semayang jenazah, solat hajat, semayang Jumaat, ustaz ni ada foto sagar buruk. Jadi saya tengah usahakan nak cari satu band bukan baru second. Sahabat-sahabat nak topak sikit seorang. Tak mau topak sikit, topak banyak tengah cari ni. Tu dia. Untuk ustaz dah kenal, ustaz pergi ngajar Sungai Ular. AJK Sungai Ular kata ustaz boleh tolong tak? Ustaz Syarul di Kelantan ni sesuai hati. Saya kata boleh tak ustaz ni mari esok? Mari esok di Masjid Kelapandan, saya nak umum untuk derma.
Dia kata nak mari kereta dok lepas ustaz. Dah molek keluar daerah cabut tayar. Tekan sikit cabut enjin, kereta buruk. Jadi nak akut budak. Jadi dia pun dah ambil jurang untuk anak-anak sumbangan orang ramai. Jadi siapa-siapalah nak beri sumbangan, dak every malam ni pun bila-bila pun dak esah. Ustaz ingat, ustaz dah usaha bank, nak ambil angsa je sekor. Angsa, bukan angsa hak sembelih tu. Bank angsa ni nak ambil. Ustaz daripada sahabat kita Kuantan, ustaz nak hantar sendiri ke ustaz. Ustaz pun tak kenal ustaz Syarul di Kelantan ni. Usahalah siapa tu benarkan hajat orang, Allah Taala akan tunaikan je. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.